Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom ke channel Cikgu Alias. Kita berkongsi ilmu, semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid dan anak-anak murid cikgu yang sudi mengunjungi channel Cikgu Alias untuk belajar bahasa Melayu. Baiklah, cikgu doakan semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat dan terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran walaupun berada di rumah. Baiklah, hari ini tengok cikgu tengah bermain air di atas seekor ikan paus. Okey. Baiklah, hari ini kita masih lagi dalam tema ke-7, unit ke-19 dengan tajuk kecilnya Komuniti Samudra. Apa yang dikatakan samudra tu? Kita tengok samudra ni adalah satu kepulauan, satu kawasan. Okey, komuniti tu apa? Satu kelompok masyarakat. Okay, tapi hari ini kita bukan nak cerita kelompok masyarakat manusia saja, kelompok masyarakat dalam samudra, lautan samudra yang berada di dalam laut. Baiklah, kita teruskan kepada slide yang kedua. Okey, slide yang kedua ni sedikit maklumat pembelajaran di mana SK-nya menghasilkan penulisan. Okey. SP-nya 3.3.2 mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Kamu kena edit, kamu kena murnikan balik kesalahan-kesalahan dari pelbagai aspek yang ada dalam petikan yang akan kita baca nanti. Okey, objektifnya murid dapat mengedit 2 daripada 3 dan memurnikan kata dan struktur ayat. Okey, mari kita. Baiklah, aktiviti yang pertama, kita membaca dan memahami teks secara ringkas. Kamu boleh rujuk dalam buku teks. Okey, cikgu akan mulakan membaca. Tajuknya Komuniti Samudra. Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Sahabatku, sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Lihatlah kaki dan leher aku ini, ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Berbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Baiklah, sebelum kita pergi teks yang seterusnya, cikgu terangkan sikit kat sini. Ada beberapa kesalahan yang dapat kita kenal pasti dalam ketika yang pertama ni. Okey, di antaranya, okey, cikgu bagi contoh. Di antaranya, kesalahan yang pertama apa? Ini merupakan ayat tanya, mengapakah? Jadi tak boleh letak tanda seruan, kena letak tanda soal. Okey. Seterusnya, kesalahan ejaan, pertolongan. Pertolongan. Okey. You ni kena buang, salah. Okey, kesalahan ejaan. Dan ada lagi tak? Jaring. Salah ejaan jaring ni. Okey, ada lagi tak? Barena, kesalahan ejaan. Semuanya tidak berhasil, kesalahan ejaan. Ni huruf besar selepas titik. Okey. Baik, ini salah satu contoh bagaimana kita nak kenal pasti kesalahan yang terdapat dalam petikan. Baik, seterusnya kita tengok petikan yang kedua. Okey. Petikan yang kedua ni. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Minta maaflah sang penyu, aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya terlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, merintih sang penyu. Okey, ada banyak kesalahan juga di sini. Kamu cuba cari. Okey, kita pergi teks yang seterusnya. Okay. Teks yang seterusnya. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai
ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Okey. Baik. Padam sekejap ya. Okey, ada tak kesalahan di sini? Nanti kamu cuba cari. Okey. Padam dulu supaya kamu dapat lihat dengan jelas. Okey. Seterusnya, semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudra di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, sedang mengadakan gotong royong mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Macam pelik dia punya ayat ni kan. Okey. Di kawasan darat, aktiviti raka alam sekitar ras gotong royong disertai oleh ahli. Di dalam air pula menolak sampah ke kawasan pantai, warga samudra bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli ras. Kini masyarakat di darat dan warga samudra bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam kita. Okey, kamu dapat kesan, cikgu rasa kesalahan yang terdapat dalam tu. Okey. Baiklah. Seterusnya, mengapakah kamu tersenyum sendirian, sang penyu? Tanya sang pari. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Mereka menonton plastik sama seperti makanan kami, iaitu ubur-ubur. Soal sang penyu. Kawasan pantai telah bersih dan samudra. Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Di samudra pula tiada lagi pencemaran. Warga dapat berenang dengan bebasnya samudra. Warga samudra juga menbiak dengan cepatnya. Mereka hidup dalam keceriaan. Okey, banyak kesalahan terdapat di sini, kan? Baiklah, kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Okey, cikgu akan bagi contoh kesalahan ejaan. Yang pertama, pertulungan. Yang betulnya adalah pertolongan. Okey, di mana cikgu jumpanya? Di sini. Okey, contohnya di sini, pertulungan. Ada lagi tak di sini? Ada jaring, kesalahan ejaan. Lagi? Berenang. Okey, dan ada satu lagi, berhasil. Okey, ada juga kesalahan lain di sini. Contohnya di sini. Ini tidak termasuk dalam kesalahan ejaan. Okey, dia termasuk dalam kesalahan yang lain. Selepas titik kena huruf besar. Ini contoh yang cikgu berikan. Okey. Baiklah, padam yang ini dulu. Kita pergi yang seterusnya. Kesalahan imbuhan. Ada juga kesalahan imbuhan. Di mana? Mari kita lihat. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Di manakah kesalahan imbuhan tu? Ya, terlihat. Yang betulnya, melihat. Okey, ini bukan kesalahan imbuhan. Boleh? Baik. Seterusnya, kesalahan tanda baca. Okey, kesalahan dia. Mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Seperti tadi cikgu ulangkan tadi, mengapa tu adalah kata tanya. Jadi di hujung ayat tu mestilah tanda soal. Ini jawapan yang betulnya. Okey, seterusnya kesalahan struktur ayat. Ini agak susah sikit. Cikgu bagi contoh supaya kamu lebih faham. Ini contoh petikan. Apabila menghampiri pantai, sedang mengatakan gotong royong mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Ini dah langgang dah tak betul dah. Okey, apa yang salahnya? Kesalahannya di sini. Okey, baik, mari kita betulkan. Okey, contoh pembetulannya. Ya, macam tu. Apabila menghampiri pantai, mereka melihat anggota masyarakat sedang mengadakan gotong royong membersihkan kawasan tersebut. Betulkan ayat tu ya. Baiklah. Seterusnya kita tengok kesalahan penggunaan kata. Ini contohnya. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Di manakah kesalahannya? Ya, ramuan. Okey, bukan ramuan. Cuba kita lihat pembetulannya apa.
gerigi yang cukup untuk membantu sang penyok itu. Gerigi tu apa tu? Gigi dia tu yang tajam-tajam tu kita panggil gerigi. Okey. Baiklah, itu saja untuk hari ini dan ada banyak lagi kesalahan yang dalam tu. Kamu cuba cari dan betulkan di dalam latihan yang diberikan oleh cikgu masing-masing. Okey. Baiklah, sehingga bertemu lagi, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Tanda sokongan kepada cikgu untuk buat lebih banyak lagi video untuk kamu semua. Baiklah, sekadar ini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.